وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala fa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم
birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Sehari lagi pinjaman usia Allah kepada kita. Pagi ini kita kembali berkuliah. Dapat lagi hadir bersua wajah melalui alam nyata dan juga alam maya. Alhamdulillah. Kesyukuran tak terhingga yang mampu kita rafakkan kepada Allah. Tanda hamba yang bersyukur bangun untuk melakukan ketaatan. Tanda hamba yang bersyukur bangun untuk mencari tempat sujud kepada Allah. Mencari kebaikan yang dapat dibuat adalah semata-mata untuk Allah. Itu adalah di antara tanda orang yang bersyukur. Dia kira hari ini dia nak buat apa yang baik, yang dapat memberi manfaat pada diri dia dan juga orang lain. Itu tanda orang yang bersyukur. Sebab kita tak boleh nak balas budi Allah. Kerana Allah Ta'ala tak mengharapkan apa-apa balasan daripada kita. Allah ni dia memberi. Sifat Allah, sifat memberi. Dia tak mengharapkan apa-apa balasan untuk kita balas kepada dia. Kecuali kita taat saja. Di dalam kita melakukan ketaatan itu, itulah tanda kita berterima kasih atas segala rahmat dan nikmat yang Allah bagi pinjam. Kalau kata kita tak boleh melakukan ketaatan, maka kita seorang hamba yang tak pandai bersyukur. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, tak pandai berterima kasih atas pemberian orang lain. Ni Allah yang tukang bagi. Jadi buatlah taat, bukan susah. Allah Ta'ala tak suruh kita ucap kat dia, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Tak. Sebaliknya, setiap langkah yang kamu lakukan di dalam ketaatan, itulah tanda kamu bersyukur. Hamba yang bersyukur iaitu setiap ketaatan yang dia buat. Alhamdulillah, menyahut ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita cuba cari jalan-jalan yang diredai Allah. Di antara jalan yang paling diredai dan dikasihi Allah ialah jalan orang yang menuntut ilmu. Jalan orang yang mencari ilmu, yang mencari mardhatillah, mencari keridhaan Allah adalah jalan yang paling dikasihi oleh Allah dan juga Rasulullah, sehingga Allah meletakkan jalan orang yang menuntut ilmu itu adalah jalan ibadah dan jalan menuju syurga. Dan Allah Ta'ala juga meletakkan orang yang di dalam jalan menuntut ilmu itu, seandainya dia mati disebutkan syahid. Syahid ini bukan syahid akbar yang tak dimandi, yang tak dikapankan. Tapi di sisi Allah, dia dianggap sebagai syahid. Kita tahu balasan orang syahid tak lain dan tak bukan adalah surga. Jannatul Firdaus. Duduk bersama dengan para nabi, para rasul di sana nanti. Mudah-mudahan mati kita di dalam jalan syahid, insya-Allah taala. Insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kita melalui kitab Al-Quran tafsir, yakni surah An-Nisa ayat yang ke-88 daripada surah An-Nisa ayat yang ke-88. 91. Bercakap macam mana orang makmum. 91. Tanda dah 91. Dia nampak 88, dia kata surah. Padahal minggu lepas kita dah baca dah kan. Terima kasih. Terima kasih kerana memberi teguran. Cakap lagi orang makmum. Cakap. Okey, Alhamdulillah. Kita baca dulu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق Allahul Azim. Panjang agak panjang ayat kita hari ini. Iaitu masih lagi di dalam perbicaraan hal ehwal peperangan ataupun persengketaan di dalam satu-satu perkara, satu-satu peristiwa kehidupan manusia sejagat. Walaupun zaman kita lah ni tak ada perang. Tapi ayat ni masih lagi diguna pakai untuk kita yang suka berperang mulut, perang hati, perang sangka-sangka. Kadang dia tak bertikam lidah, tapi duk lawan sangka buruk kot je. Perang dingin orang kata. Heran dalam duk elok-elok lah ni, makin-makin menjauh. Nah, jumpa pun senyum-senyum pahit, senyum tawak, senyum tak ada gula. Nah, macam ada sesuatu, rupanya duk berperang. Perang ni perang dingin. Tak ada apa-apa senjata. Nah, tak ada pisau, tak ada pedang, tak ada bertikam lidah. Tapi rupa-rupanya ada masalah dalam hati dia. Yang ni disebut juga perang. Perang ni lagi dahsyat. Tak nampak luka di jasad, tapi lukanya di hati. Yang ni kena rawat. Kita tengok ayat yang ke-91 ini, masih dalam hal ehwal peperangan. Kita pun terpalit dalam peperangan ni peperangan munafik. Sebab di kalangan kita, bahkan kita sendiri kadang-kadang bersifat seperti orang munafik. Jadi bila kita belajar ni sebab kita nak kenal sifat orang munafik. Bila kita mengenali sifat orang munafik, kita jaga-jaga agar kita tak jadi orang munafik. Kita tengoklah, satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu, kata Allah. Akan kamu dapati pula beberapa orang lain yang ingin supaya mereka aman daripada kamu dan aman daripada kaum mereka. Kullama ruddu, tiap-tiap kali mereka itu dikembalikan. Ruddu itu dikembalikan. Ilal fitnati au urkisu fiha. Kepada fitnah, terjerumuslah mereka itu ke dalamnya. Wa yulqu ilaikumussalama wa yakuffu aydiyahum. Dia kata, maka jika mereka tinggalkan kamu dan tidak menawarkan perdamaian kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan tidak memberhentikan tangan mereka, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja pun kamu dapati mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Kerana mereka itu telah kami jadikan untuk kamu kekuasaan yang nyata atas mereka. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bersama-sama untuk mengenali sahabat ataupun kita sebut kawan dan lawan. Di dalam kita menghadapi satu pihak bersahabat. Yang ni zaman Rasulullah serta pasal perang.
Di dalam peperangan demi peperangan yang berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam dahulu, yang mana peperangan Bani Mustalik. Kita ambil dulu cerita dalam ayat ni, saya baru kita main kat cerita kita. Dalam peperangan Bani Mustalik, dah habis dah masa ni, dah habis perang dah. Yang ikut sama ni puak munafik. Okey. Kena faham, berapa bulan ni kita cerita pasal perang je. Dalam peperangan Bani Mustalik ni, orang-orang munafik ikut sama. Tapi dia pun cari macam mana cara nak buat bagi orang Muhajirin dan Ansar ni berpecah belah. Yang ni perangai orang munafik. Dia tak boleh tengok dua orang yang bersahabat kerana Allah. Dia tak boleh tengok orang baik kerana berkasih sayang kerana Allah. Dia tak boleh tengok. Dia suka kalau tengok orang bergaduh. Tu baik sangat kan. Pasal apa gamaknya? Adalah pasal tu. Ambil bahan baik sangat kan. Dia suka tengok kalau orang bergaduh. Ini orang munafik. Tidak pun dia akan buat cerita bagi kedua-duanya atau sekelompok atau sekumpulan orang yang berkasih sayang kerana Allah tu berpecah belah. Ini adalah orang munafik. Okey, zaman Rasulullah tu kita tahu dah. Yang mana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat puak-puak munafik ni, yang paling nampak ketara di dalam peperangan Bani Mustalik. Dah nak balik dah. Baginda sallallahu alaihi wasallam singgah berhenti di satu wadi. Lembah ayak tak banyak musim kemarau. Wadi tak banyak ayak. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat pergi ambil ayak. Pergi ambil ayak untuk minum dan berwuduk serta sebagainya. Kemudian dua orang sahabat ni pergilah. Seorang sahabat Muhajirin, seorang lagi sahabat Ansar. Sahabat Muhajirin ni maksudnya yang main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Nama dia Jahjah. Jahjah. J-A-H Jahjah. Ini sahabat Muhajirin. Seorang lagi sahabat Ansar, nama dia Sinan. Nama dia Sinan. Okey. Pergi nak ambil tengok ayat tu ada satu bekas aja. Kemudian depa sampailah. Jahjah ni sampai dulu. Orang Muhajirin ni sampai dulu. Jadi dia cedoklah ambil kan. Depa ni kalau ambil Nabi bagi kat Rasulullah dulu. Nak bagi dekat Rasulullah dulu. Nak bagi Rasulullah dia tahu lah nak buat macam mana. Ayat sikit tu boleh jadi 2,000 orang boleh minum sekali lagi. Jadi Jahjah ni pergi cedok dulu. Bila Jahjah pergi cedok, mai Sinan ni. Sinan tadi saya kata orang Ansar. Orang Ansar ni duduk tetap mandi dah. Dia kata ambil sampai habis. Tak tinggal dekat aku pun. Tak apalah kata Jahjah ni. Tak apalah. Sama-sama kita minum. Tak boleh dia kata sepatutnya hang dah tahu dah kita sampai sama-sama. Hang kena tinggal lah dekat aku setengah. Ni hang pergi sapu kat hang habis. Dia kata tak apa. Kalau aku ambil semua pun. Tak lagi kita pergi bagi kat Rasulullah. Rasulullah tahu lah nak buat macam mana. Rasulullah ini hakim yang adil. Tak mau. Kan tak puas hati. Mai kita seorang setengah. Tak apa. Aku bawa kata kau ni. Benda sikit je ni nak jadi pasal. Abdullah bin Ubay dia main. Apa duk tengkak apa? Katalah. Si Sinan ni kata aku nak main ambil ayak. Tengok dia sampai dulu dia ambil habis semua kat dia. Dia tak bagi pun dekat aku. Kata Jahjah tak apa. Aku bawa semua. Aku nak bagi makan dekat semua. Kita bagi kat Rasulullah dulu. Saya Rasulullah tahu lah nak buat macam mana. Betul tak kata Jahjah ni? Betul lah. Kan? Dia tahu lah Rasulullah lagi nak buat macam mana. Dah ayak tinggal satu timba je. Satu daluah disebut. Lepas tu, Jahjah ni kata tak apa nak. Dia jalan terus dia bawa. Kata Abdullah bin Ubay, aku dah kata dah. Mereka ni, peribahasa yang dia letak. Macam lepas anjing tersepit. Dia kata dekat puak Muhajirin. Walhal,
Orang Muhajirin tu Rasulullah orang Muhajirin tak? Ya, Rasulullah tu orang Muhajirin. Yang sama-sama berpindah. Main duduk di Madinah. Kata Abdullah bin Ubay, perangai orang Muhajirin ni macam kita lepas anjing tersepit. Bila dia dah senang digigit kita balik. Tak patut dia buat baik. Itulah hampa. Aku dah kata dah. Nah, hampa dah kata bagi kat mereka setengah. Ada anak bagi dekat mereka. Ada bini cerai bagi dekat mereka. Rumah sampai belah dua bagi kat mereka. Nah, kebun-kebun ladang semua berpanggu dengan mereka. Mempersaudarai saudara kamu dengan mereka. Jadi dia cuba jalan fitnah. Yang disebut di sini lah. Wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnah. Dia cuba jalan fitnah. Jalan fitnah. Jadi apa perasaan Sinan yang tak dapat ayak? Hang tak bawa ayak, dia kata sat lagi hampir Muhammad nanti kata hang main lenggang saja. Hang tak pandai cari ayak. Muhammad akan puji Jahjah. Dia akan puji orang dia. Hang dapat apa? Kita orang Ansar yang lama. Dia penduduk tetap Madinah. Nah, dia di kalangan Ansar lah. Dia kata kita lemah lah. Sebab tu Muhammad ni dia sayang lebih dekat Muhajirin. Bukan dia sayang lebih. Nabi ni adil lah. Nabi adil. Dia tak kira. Muhajirin ke Ansar. Tapi Nabi lebih memuliakan Ansar. Dengan sebab orang Ansar bagi banyak bantuan. Banyak sangat bantuan kepada orang Muhajirin. Bukan setakat itu sahaja. Fitnah yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay. Dia bawa lagi. Dia bawa lagi kepada kelompok-kelompok Ansar yang lain. Aku dah kata dah kan ke hamba. Ni jenis pok ni, jenis keturunan ni tak boleh buat baik. Sampai kepada tahap dia letak keturunan. Dia kata bangsa Quraisy ni dia kata. Bangsa yang tak mengenang budi. Dia bawa keluar mai. Dia bawa keluar mai. Bila dia sebut bangsa Quraisy. Rasulullah punya bangsa lah tu. Kaum Quraisy adalah kaum Nabi SAW. Jadi, cakap-cakap dia ni didengari oleh orang-orang Ansar yang lain dan orang Muhajirin pun dengar. Apa perasaan orang Muhajirin yang dengar? Sedih, marah dan sebagainya. Kalau hak yang lembut-lembut hati tu dia sedih je lah. Tapi kalau hak yang kerah hati tu, dia kira nak berperang, nak berkelahi. Orang kata lagu tu. Dia terus nak, kan kita ni ada jenis manusia. Ada hak yang dia, tak apa, kawan tu hang kata pilih apa pun, dia tak kata apa. Habis sangat dia teriak je. Tapi kalau jenis kena buku dengan ruah ni, dia nak biar, dia demah muka hang orang sebiji. Memang niat Abdullah bin Ubay nak bagi jadi sampai macam tu. Nak bagi orang-orang Muhajirin dan Ansar ni bergaduh sesama mereka sampai berbunuh-bunuhan. Okey, kita kembali kepada cerita Jahjah tadi. Dia pun tak kira banyak, dia tak tahu apa sebenarnya. Dia bawa pi ayat tu terus kepada Rasulullah. Dalam masa yang sama, orang Muhajirin mai sampai kat Rasulullah. Mereka kata dekat kita macam ni, macam ni, macam ni. Rasulullah ni seorang ketua yang hebat, tak mudah melatah. Dengar apa orang kata dekat kita, tak apa kata Rasulullah. Jahjah tahu. Sebab tu dia bawa mai ayat ni terus dekat aku. Rasulullah buat apa? Dia celup tangan dia dalam baldi tu. Baldi yang ada ayat banyak tu saja tu. Yang nak makan tu 1,500 orang lebih kurang. Dia celup tangan dalam tu, dia angkat. Maka terpancarlah air daripada celah-celah anak jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata minumlah. Dia kata minumlah sepuas-puas hati kamu. Mandilah, berwuduklah. Maksud Nabi kata mandi, barang siapa yang sedang dalam keadaan hadas. Ada di kalangan tentera keluar lama, tinggal anak isteri. Mungkin bermimpi sehingga menyebabkan berlakunya mani. Jadi dia kata ada yang tak ada air nak mandi hadas. Hanya boleh bertayamum saja sepanjang tempoh tu. Dia kata ambil lah. Itu yang kata keluar daripada celah anak jari baginda sallallahu alaihi wasallam, terpancarnya air. Bila keluar tu minumlah, dia kata. Minumlah dan mandilah, berwuduklah dengan sesenang hatinya. Okey, hak yang tadi ni, hak nak main serang tu,
Tengok tu dia, patutlah Jah-Jah tak bagi. Rupanya dia tahu apa yang dia buat. Bila pergi kat Rasulullah ni tengok dah ramai habak macam-macam. Benda tak susah pun. Pergi serah dekat dia. Kalau lah tadi hampa tak kata apa, nescaya hampa tak berdosa. Nescaya hampa tak jadi munafik. Orang muhajirin yang punya baik tu, bila dengar orang Ansar kata kat mereka, mereka pun nak lawan lah. Mula nak berlaku putus saudara. Orang Ansar yang punya baik, punya tolong. Orang muhajirin pun, mula rasa tak ikhlas nak tolong lah. Ni yang dia katakan fitnah. Mulut munafik ni membawa fitnah. Jaga no, waktu kita cakap kita kena jaga. Bimbang cakap-cakap kita terlepas kepada orang munafik. Orang munafik pergi sampai, dia akan tokok tambah. Kesian dekat orang yang kena kata. Kesian kan tu. Kalau dia orang yang baik, macam Rasulullah SAW, alhamdulillah. Tapi kalau dia pun tak berapa nak baik, maka berlakulah persengketaan demi persengketaan. Itu yang dia katakan, dahlah, mereka sama-sama kelak berperang, lawan dengan orang Yahudi. Balik ni ingatlah bersatulah. Seronoklah Islam menang. Rupanya di dalam kelompok Islam tu, ada pula lagi macam Yahudi juga. Yang ni, munafik. Ayat ni dia nak cerita pasal itulah. Perangai mereka ni memang macam tu. Okey. Gila lepas kata mereka dapat minum, Abdullah bin Ubay dia mula-mula sekali main minum. Dia kata apa tak kat Rasulullah? Sedapnya ayat ni. Lebih sedap daripada dan Valdi. Dia puji. Ini sifat orang munafik. Lepas dia buat salah, dia nanti puji orang tu. Dia nak ambil hati balik. Kan kita nanti kenal ya. Macam orang tak tahu perangai dia. Macam orang tak tahu kan. Orang tahu. Yang kata kalau tanya Omar, dia tak makin banyak, dia nak potong kepala bagi putih buang je. Rasulullah kata jangan. Jangan sampai orang kafir kata, Rasulullah ni tak mau bagi orang kafir menyangka bahawasanya Muhammad tu dia kerja bunuh umat dia sendiri. Orang kafir dia tak tahu apa. Tengok tu Muhammad, orang yang ikut pergi perang dengan dia pergi bunuh. Dia tak mau. Macam tu. Sebaliknya dia kata, kejahatan munafik ni tak nampak nyata macam orang Yahudi. Kejahatan dia musuh dalam selimut. Jadi fitnah yang dibawa datang itulah yang memakan diri-diri orang yang mudah percaya dengan fitnah. Sebab itulah kemarin punya hadis kita baca, kalau dengar apa-apa cerita tabayunlah dulu. Hang ni betul ke apa yang abang ni? Betul dia kata. Aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Tak boleh pakai mata hang pun kabur ni. Telinga hang pun pekak dah. Tak boleh pakai ni. Nanti saat aku nak tanya dia dulu. Jangan pergi tanya dia. Saya jadi pasal. Janganlah tanya dia. Kalau hak tu saya pakai. Dah aku nak tanya jugalah. Kalau betul-betul ke dia kata kat aku begini-begini. Jangan tanya dia. Sekejap lagi dia kata aku pula duduk sampai. Memang orang tukang nyampai. Dia adalah pembawa fitnah yang berleluasa. Kecuali kalau kawan tu kata, hampir sampai tak dekat kawan ni sekian. Jangan tokok tambah. Kalau korang garam jangan bubur. Kalau korang masin jangan bubur garam. Kalau korang masam jangan bubur asam. Kita tahu. Nak jadi orang tengah ni bukan mudah . Tapi kalau ni dah ada handphone tu rakam dulu. Rakam dulu pergi hantar . Ni dia kata kat hang macam ni cakap tu je. Aku sampai apa yang dia kata. Tu pun kalau disuruh menyampai. Kan kalau tidak, sampai hak yang baik-baik, yang elok-elok aja . Inilah yang Rasulullah pesan sangat-sangat . Akan kamu dapati dia kata beberapa orang lain dia kata. Di kalangan kamu sendiri, di kalangan kita . Kita ada di kalangan kita yang macam tu. Bahkan mungkin kadang-kadang kita yang jadi macam tu. Apabila kita nak start jadi, aku ni nak jadi munafik ni. Tegak balik diri . Tegak balik diri kita. Takkan aku nak jadi macam Abdullah bin Ubay. Tu yang dia kata. Allah Ta'ala bagi apa di sini? Fakhudhu wa qutuluhum haitsu thaqiftumuhum. Boleh tawanlah mereka, bunuhlah mereka. Di mana saja pun kamu dapati mereka. Kerana mereka itu telah kami jadikan untuk kamu kekuasaan yang nyata atas mereka. Kalau dapat orang ni,
Ni ayat perang dia suruh tawan dengan bunuh. Kita jangan pergi bunuh kawan tu lah. No? Maknanya di sini, tak usah berbaiklah lama-lama dengan dia. Dah tahu dah perangai dia macam tu, no? Hang dah tahu perangai dia macam tu, tak usah dah berbaik. Kalau baik pun, jangan cerita apa pun kat dia. Kita dah kenal dah. Oh, tak boleh. Dia ni mulut dia tak tahan. Orang nanti buat. Nah, dia ni mulut dia. Kalau kat orang boleh sembang-sembang. Tapi dengan dia ni, tak boleh. Kalau nak cerita pun ada hak-hak dia. Dia pandai pula tu bawa cerita orang lain. Nah, dia pandai bawa cerita orang. Dia dengar pula daripada kita apa dia isu semasa yang kita nak bawa cerita. Nah, hari ni orang letak nama membawang. Membawang pedih mata tu. Nah. Kemudian dia akan bawa pergi kedai. Kalau dalam ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala kata, Faktulu, bunuh. Maknanya di sini, jangan lebih bunuh. Al-Quran kata bunuh, aku bunuh hang ni lah. Hang buat cerita macam-macam. Tak, jangan bunuh. Tak? Maknanya jauhkanlah diri. Jangan jadikan dia sahabat. Untuk kita nak mengadu apa-apa pun jangan jadikan dia. No? Boleh nak seronok tak apa. Dia tu kawan dengan dia waktu seronok je. Waktu nak seronok suka nak bergelak ketawa tak apa dengan dia. Tapi kalau nak share masalah, dia bukan orang. Maka kata Allah di sini tinggallah. Tinggallah dia. Biarlah Allah yang menghakimi dia. Inilah yang dia maksudkan dengan ayat tersebut. Okey. Ayat yang ke-92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dia nak cerita tentang peperangan yang berlaku pembunuhan tersilap bunuh. Ada no pembunuhan yang tersilap bunuh? Ada. Tersilap bunuh sebab dalam perang, ramai-ramai ni, mereka tengok kawan tu, mereka ingat dia tu kafir. Rupanya dia dah Islam. Lepas tu mereka bunuh dia. Tengok-tengok, dia Islam. Apa berlaku? Kata Allah Ta'ala, dan tidaklah ada bagi seseorang mukmin bahawa membunuh akan seorang mukmin kecuali kerana keliru. Dia tersilap bunuh. Okey. Ayat ini asbabun nuzul, ada sebab-sebab turun dia. Zaman baginda Nabi SAW dulu, ada seorang lelaki bernama Iyas. Ada seorang lelaki bernama Iyas. Iyas ni yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Iyas ni dia kata, dia Islam masa awal-awal, masa di Mekah dia Islam dah. Dia ikut Islam dengan Nabi SAW. Lepas tu bila dia dapat tahu kata Iyas ni Islam, bukan Ilyas nak, Iyas. Dia Islam, dia tangkap dia. Siapa yang tangkap dia? Abu Jahal, tangkap dia Ikrimah, tangkap dia. Kemudian Haris bin Yazid tangkap dia. Tangkap dia persiksa dia. Siapa yang tukang tangkap dia ni? Dia ni kan Rasulullah ni bila mana mula-mula berdakwah secara sembunyi, bermula daripada rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Jadi sahabat-sahabat yang masuk Islam secara bersembunyi akan berulang alik ke rumah Al-Arqam ni untuk belajar tentang akidah, ilmu mengenal Allah. Waktu ni syariat solat 5 waktu tak turun lagi. Baru syariat ma'rifatullah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensyirik Allah sama sekali. Duk ulang pergi belajar lah. Iyas ni dia bukan hamba siapa-siapa. Dia seorang miskin. Bersama dengan isteri dia. Ulang-ulang alik dia dapat tahu. Yang kata seorang daripada puak-puak musyrikin Quraisy ni, Haris bin Yazid, dapat tahu kata si Iyas ni dah pun Islam. Esok sekat dia tengah jalan. Jangan bagi dia pergi. Dia sekat dia. Dia sekat dia tengah jalan. Dia tangkap isteri dia. Dia bunuh isteri dia depan mata dia. Okey, Iyas, lah ni kami bagi peluang dekat hang. Kami bagi peluang dekat hang untuk tukar balik syahadah. Mengakulah
bahawasanya Tuhanmu ialah Lata dan Uzza. Ha? Yazid tak mau menukarkan syahadah dia demi sebuah keamanan dia tak mau tukar. Hang tak tengok isteri hang dah kami bunuh. Tak sayang dekat anak di rumah. Walhal anak Iyas ni dihantar pergi duduk dengan Rasulullah di rumah Al-Arqam tu dah. Dia dah ulang pi lah. Balik main kerja-kerja pun bukan kata kerja elok pun. Jual kayu api saja. Banyak mana sangat lah jual kayu api zaman dulu ni. Lepas untuk menebus sebuku roti. Untuk dijamah bersama isteri dan anak-anak anak dia. Lepas tu dalam dia merayu untuk dilepaskan dia. Dia pun tak lepaskan dia. Dia pun bogelkan dia. Dijemur di tengah panas terik matahari. Kemudian diselar tubuh badan dia dengan besi panas. Itu yang dilakukan. Sampailah satu ketika diri dia itu ditebus oleh Saidina Hamzah Asadullah. Pak menakan Nabi lah. Tebus dia. Waktu tu Hamzah masuk Islam tu, orang pertama yang ditebus ialah Iyas. Bila dia tebus Iyas ni bebas lah. Bebas. Daripada cengkaman Haris bin Yazid dan Abu Jahal. Kemudian dipendekkan cerita bila berhijrah Rasulullah ni hantar Iyas ni di antara sahabat-sahabat yang awal. Rasulullah pergi dulu sampailah Rasulullah pun dapat berhijrah. Mereka duduk dengan aman sentosa di Madinah sampai ayat perang suruh melakukan peperangan apabila dapat hidu. Puak-puak musyrikin nak jalankan serangan kepada orang Islam di bumi Madinah. Dalam perang Badar, si Haris bin Yazid ni mai perang Badar. Dia mai. Tapi Iyas tak dapat bunuh. Sebab Haris bin Yazid ni berjaya lepaskan diri. Lari balik ke Mekah. Kemudian selang 2 tahun berlaku perang Uhud. Kata Iyas, aku kalau nak bunuh, aku nak bunuh Haris bin Yazid. Dia dendam. Dia nak bunuh Haris bin Yazid. Yang ni aku nak bunuh. Haris bin Yazid ni sebenarnya, dia ikut mai berperang semata-mata nak lari daripada bumi Mekah. Nak pindah mai ke Madinah sebab dia dah Islam. Ya ke tak tahu katanya. Okey. Dalam perjalanan dia nak mai ke bumi Madinah, dia ni utusan di antara kita panggil spy. Spy Abu Jahal. Abu Jahal tak tahu kata dia dah Islam. Lepas tu bila mai ni dalam perjalanan jumpa dengan Iyas. Iyas pula spy Rasulullah. Iyas kata inilah peluang aku. Sebelum apa-apa perang berlaku, patut bunuh. Dia jumpa dengan Haris bin Yazid di tengah jalan, dia bunuh terus. Rupanya Haris bin Yazid ni dah pun masuk Islam. Dia tak tahu. Itulah yang berlaku ayat ni. Berlakunya khota'ah. Tersilap bunuh. Bila dah bunuh, lepas tu katalah Haris bin Yazid ni, hang tak bagi peluang dekat aku nak abang aku dah Islam. Dia tikam lagi, dia tikam. Dengan penuh dendam. Dia tikam. Bila lepas dia tikam tu, dia rasa macam bersalah lah pula. Dia balik pergi kat Rasulullah, dia kata, dia jumpa dengan spy Abu Jahal. Tak mah. Siapa Rasulullah kata? Haris bin Yazid. Rasulullah kata dia dah Islam. Ya ke? Ni ayat ni Allah nak cerita. Hang tak tahu hang pergi bunuh orang tu. Dia dah Islam. Tidaklah ada bagi seorang mukmin bahawa membunuh akan seorang mukmin kecuali kerana keliru. Keliru dia tak tahu. Ingatkan tak Islam lagi. Kan dendam lama ada lagi. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan keliru,
maka hendaklah memerdekakan seorang budak yang mukmin. Jadi dia kata, dan diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Okey. Jadi dia kata, nak buat macam mana ya Rasulullah, aku dah terbunuh dah. Dia kata, aku tak tahu, kata dia dah Islam. Kata Iyas ni, menyesali perbuatan dia. Kalau kita tak menyesal, dia buat aku teruk sangat, dia bunuh bini aku pun. Dia seksa aku punya teruk. Ha? Tapi dia ni takut dekat Allah. Takut sungguh-sungguh dekat Allah. Macam mana ya Rasulullah, aku dah tebus dosa aku ni. Aku dah bunuh seorang mukmin. Aku dah tersilap bunuh. Macam mana ya Rasulullah? Allah Ta'ala berturun ayat ini. Menyelesaikan permasalahan. Sebab dia tersilap bunuh. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena merdekakan seorang hamba mukmin juga. Sebab hang dah pun membunuh satu jiwa mukmin, hang kena percaya hamba mukmin. Hamba yang anak bebaskan ni, hamba yang anak merdekakan ni, kena orang Islam. Tak boleh hamba kafir. Jadi dia kena cari hamba mukmin lah. Lepas tu nak kena beli hamba tu, beli dekat tuan dia, dia letak harga berapa, kena bayar. Nah, pergi beli dengan harga yang sekian harga. Kemudian bayar, lepas dah bayar, bebaskan dia. Ini kifarat bunuh orang yang tersilap bunuh. Dan dia kata dikenakan diat. Diat ni apa? Kena denda pula. Dah tersilap bunuh, hang merdekakan seorang hamba, lepas tu hang kena bayar denda. Yang mana dia kata, denda tu bagi dekat siapa? Bagi kat waris. Waris dia yang telah pun hang bunuh. Kecuali jika mereka bersedekah. Kalau lah dia kata macam ni, tak apalah, kami sedekah balik kat hang lah. Ambil lah, kami halalkan jahat sangat patut hang bunuh. Tak apa. Tapi kalau lah kata si waris tu kami nak banyak, kena tanya juga berapa banyak yang nak kena bagi. Berapa banyak yang nak kena bagi. Mengikut daripada Ibn Hazim, dia kata, Rasulullah pernah mengirimkan surat bercerita tentang diat ni. Diat kita tersilap bunuh orang 100 ekor unta. Mampu. Mampu 100 ekor unta. Dan yang mana dia kata kalau dia bersifat emas, 1000 dinar emas. Kena banyak diat pasal bunuh tersalah bunuh saja. Kalau kata tak dapat 100 ekor unta, dia kata ganti dengan 200 ekor lembu. Penat tu. Kalau tak dapat 100 ekor unta, ganti dengan 200 ekor lembu. Manalah nak bercari habis lembu dalam Malaysia ni. Kena pergi kutip. Itu kesilapan, kesalahan bunuh orang. Denda nak bagi kat siapa? Harga lah, bukanlah pergi beli lembu. Main kat tuan dia nak bela kat mana? Ikut harga sekok lembu berapa? Kalau kata sekok lembu tu harga 6-7 ribu, darab lah dengan 100. 600 ribu, jenuh tu. Nak bayar satu jiwa yang tersilap bunuh. Dia kata, kalau kata 200 ekor, dah jadi juta tu. Mampu. Mana nak pergi cari Dan ataupun dia kata, diat ni boleh digantikan dengan sepasang pakaian baru. Tetapi, kalau kata 200 ekor lembu bersamaan dengan 200 pasang. Pasal macam mak pasang tu murah sikit kot. Tak murah cik nak. Okey. Kalau pada zaman Imam Malik dulu, dia suruh ganti 10,000 dirham. Denda. Dia ikut zaman. Zaman Rasulullah dulu yang paling berharga unta. Mai zaman Imam Malik dia ada suka dirham. Tapi kena bayar 10,000 dirham. Zaman kita lah ni apa dia? Apa yang paling berharga? Emas lah, no? Emas lah yang paling berharga. Jadi, dinar menggunakan 1000 dinar. Pakailah. Di mana lah nak cari. Kecuali dia kata, kalaulah waris kata tak apalah, kami sedekah. Orang yang tak apalah kami halal lah, kami ampunkan dosa-dosa dia.
Nah, kami tak salahkan dia, tak apa, kami ampunkan dia. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, kita tengok satu peristiwa di Malaysia, satu masa dulu, tak silap saya dalam 25 tahun yang lalu. Kes pembunuhan Mona Fendi. Asal orang yang masih ingat lagi kan? Nah, kan dia ada 3 orang pembunuh. Nah, Mona, suami dia, Fendi, lepas tu seorang lagi pembantu dia, Juraimi. Kan? Bila mana ni kes yang berlaku paling panjang, perbicaraan yang paling panjang di Malaysia ketika tu. Nah, katanya 100 kali bersidang. Baru dapat keputusan. Dan yang mana keputusan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas 3 tertuduh tersebut. Kan dia perkerak 4 belah. No? Perkerak 4 belah, dia korek, semen, dia tanam dan tanah, dia semen pula ke atas. Zalim tu. Berlaku di Uludong, Pahang. No? Yang zalim. Dia bukan buat kat jalan-jalan orang, dia buat dekat bakal menteri. Ha? Adun Batu Talam. Batu Talam ke Batu Talam? Talam. Talam. Okey, Adun Batu Talam. Saya ni tak apa pandai sangat lah, nama-nama tempat merepek je. Nah? Kemudian, bila mana dah jatuh dah hukuman, hak yang Mona tu kan dia tidur senyum je, dia kerjih juga. Dia macam seolah-olah tak ada rasa penyesalan. Allah kita tak tahu hati dia macam mana. Dia dengan Allah lah. Nah, tapi Juraimi tu pembantu dia kan dia hebat. Dia kata dia ni hanya membantu. Dia pun suruh dia tetap lah. Dia kata tetapi yang membunuh masa awal tu dia kata adalah dia persembelih dulu dia. Bukan dia buat, dia tak buat. Dia kata dia kerja dia tetap, dia katam dia di 4 belah tu. Dia hebat lah. Tapi dia bersubahat. Dan kemudian, kalau saya tak betul, tolong betulkan. Lepas bila dibawa ke tempat untuk dihukum ni, hak yang dia ni sebelum masuk tempat hukum ni, dia dalam mahkamah di kandang pesalah tu juga dia menjerit riau. Dekat ahli keluarga, isteri si mati tu, saya minta maaf, dia riau. Lepas tu dia minta dekat polis yang nak bawa dia ni pergi jumpa dengan isteri dan anak si mati tu. Dia pergi jumpa dalam keadaan dia bergari ni, dia melutut, dia minta ampun, dia minta maaf, dia kata. Dia minta maaf, dia kata dia hanya pembantu, dia kata. Dan dia mengaku dia bersubahat, dia layak menerima hukuman ni. Tapi dia kata rasa-rasanya Allah tak akan ampunkan dosa dia kalau keluarga dia tak maafkan dia. Dia minta maaf. Jadi ketika ni isteri Mazlan Idris, Datuk Mazlan Idris tu, isteri Datuk Mazlan ni saya hati menangis tengok dia dan pegang bahu dia, suruh dia bangkit. Tak apa, dia kata saya maafkan. Masya Allah. Rezeki dia tu tak salah. Andai kita memohon maaf, sungguh-sungguh Allah yang melembutkan hati. Tak apa, dia kata saya maafkan. Awak mungkin hanya mengikut suruhan sahaja. Ni yang kata tersalah bunuh ni. Tersalah bunuh. Dia ikutlah, dia orang susah dah. Akal pun tak apa nak sempurna sangat. Kalau dalam cerita tu lah lebih kurang lah. Ni bukan cerita dongeng ni, kisah benar lah. Lepas tu bila mana dia dimaafkan, dia kata sampailah pada hari, kan dia bukannya digantung serta-merta kan. Tempoh 2 tahun dibagi untuk tempoh bertaubat. Jadi kita tak boleh nak letak kata, matilah hampa sebagai seorang pembunuh. Mungkin dalam tempoh tu dia bertaubat, no? Dan orang yang mati dihukum gantung ni, kalau kita pandang mereka ni, mungkin lebih mulia daripada kita. Sebab apa? Dia tahu dah hari nak digantung. Dia dah mengucap, no? Dia dah minta ampun ke Allah Ta'ala. Dia dah bertaubat sungguh-sungguh. Dalam tempoh 2 tahun tu dia berubah sungguh-sungguh. Mungkin dia jauh lebih baik daripada kita. Dia kena sangka baik ni, no?
Dia tak boleh lah nak duduk anak dia dah. Dia mungkin diterima di sisi Allah. Nah, kan sebelum digantung tu dia suruh mengucap. Dia boleh mengucap dengan fasihnya. Okey, setiap pesalah yang akan dihukum gantung akan ditanya. Apakah permintaan terakhir? Dia akan minta lah dia nak makan apa-apa, dia akan minta biasanya. Apa yang dia teringin, dia akan minta. Hari itu, permintaan mereka akan ditunaikan. Apa juga yang dia teringin. Tapi Juraimi ni dia minta nak jumpa dengan ahli keluarga Mazlan ni. Sekali lagi. Sebelum dia digantung. Mai ahli keluarga Mazlan ni. Mai jumpa dia. Nah. Sekali lagi dia minta. Minta dimaafkan. Ampun ni Allah lah yang maha pengampun. Kita manusia ni boleh memaafkan saja. Afun. Hanya boleh memberi maaf. Andai ada belas kasihan di hati ahli keluarga, bolehlah maaf. Jadi Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati ahli keluarga Mazlan ni, memaafkan dia. Kata mungkin kebaikan dia, lembut hati dia memohon kemaafan. Jadi ahli keluarga dia pun maaf. Jadi terlepas. Selebihnya Allah punyalah. Saya tak berani nak contoh lebih lah. Selebihnya Allah punyalah. Sama ada Allah Ta'ala nak tempat mereka di mana-mana. Wallahu'alam. Siapalah kita nak menghukum seseorang yang dah mati. Yang mana Rasulullah sebut, barang siapa yang mati dengan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita kembali pada ayat kita. Jadi kalau kata keluarga maafkan, terlepas tak? Lepas. Apapun minta dekat waris. Orang mati nak minta maaf kat orang mati tak? Tak boleh. Dia dah mati. Selesai dah. Dia minta maaf dekat waris. Kalau berhutang dekat si mati, bayar dekat waris. Itu yang dia kata. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Dia kata akan tetapi jika adalah ia yang terbunuh itu dari kaum yang jadi musuh bagi kamu padahal dia seorang mukmin, maka hendaklah memerdekakan seorang budak yang mukmin pula. Tapi kalaulah orang yang hampa bunuh tu mak pak dia ataupun ahli keluarga dia bukan Islam. Kata Allah. Ahli keluarga dia bukan Islam. Maksud dia halal darah dia dibunuh dengan sebab dia yang mencaci Islam. Dia menghina Islam. Di sini dalam permasalahan ni, yang mana kata Nabi SAW dibunuh seorang lelaki yang telah pun memeluk Islam di dalam perang Uhud. Tapi ahli keluarga dia masih lagi kafir. Dalam perang Uhud, dia pun main berperang. Tak ceritakan siapa nama lelaki-lelaki ni. Dia dah bersyahadah. Tapi oleh kerana dia duduk di Mekah dengan orang-orang musyrikin, dia kena ikut perang. Berpihak pada kelompok musyrikin. Ahli keluarga dia juga adalah musyrikin. Dia saja yang baru Islam. Dia saja yang baru bersyahadah. Jadi dia terpaksa ikutlah. Kata tidak dia bunuh dia. Dia ikut dia berperang sama. Jumpa di kalangan tentera muslimin dalam perang tu. Dia pun tengok dah musuh. Bunuh terus. Walhal kawan tu dah Islam. Dia pun bunuh terus. Rasulullah kata dia dah mengucap tu. Dia dah mengucap. Aku dengar dah dia dah mengucap. Kata dia pun kami tak tahu. Kami tak tahu kata dia dah Islam. Dah dia memang geng musyrikin. Kaum dia kaum musyrikin. Ahli keluarga dia semua musyrikin. Awak dia tak istiharkan. Tak sempat nak istihar. Tapi kena juga. Kena juga apa? Watahrir raqabatin mu'minah. Kena bebas seorang hamba. Tapi tak kena diat. Tak payah bayar denda. Tak payah minta maaf dekat ahli keluarga dia. Cukup dengan membebaskan seorang hamba. Tak payah kena bayar apa-apa dia. Okey. Kalau zaman kita ni ada tak kafir harbi? Ada tak? Ada. Kafir harbi yang selalu hina Rasulullah. Yang selalu hina Allah Ta'ala. Itu kafir harbi dah. Yang dia kata macam-macam kat Rasulullah. Dia kata kat Allah Ta'ala. Kita pun tak sanggup nak dengar. Yang tu kafir harbi. Patut bunuh dia. Patut bunuh dia. Kalau dia dah kembali bertaubat,
Kalau bunuh dia kena diat. Ataupun dia kata, kalau tak mampu dan jika adalah si pembunuh yang terbunuh itu dari satu kaum yang di antara kamu dan di antara mereka ada satu perjanjian, maka dia diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang budak yang mukmin. Maknanya kalau kata yang dah buat perjanjian damai, yang dah buat gencatan senjata, macam yang berlaku di Palestin hari ini, mereka kan ada buat perdamaian. Berlakunya gencatan senjata takkan berperang untuk tempoh beberapa lama. Berhenti perang. Seandainya dalam tempoh gencatan senjata berlaku ini, berlaku pula ada yang ingkar di kalangan mereka. Waktu ni, kata Allah Ta'ala ni dalam hukum peperangan lah, dia kata, waktu ni dia kata, terpulanglah kepada ahli keluarga mereka. Serahlah balik kat keluarga. Apa yang keluarga nak buat? Dah bagilah. Apa nak buat apa, apa buatlah dia. Kita dah buat perjanjian untuk tidak bergaduh sesama sendiri. Tapi mereka ni tak tahan. Maka berlakunya pergaduhan sehingga mati salah seorangnya. Jadi pergi bagi kat mak dia. Mak dia dah buat apa pun, mak dia buatlah. Tetapi barang siapa tidak mendapat, maka dengan puasa 2 bulan. Itu yang disebut di sini. Fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Tak dapat hamba. Tak ada hamba. Zaman kita ada hamba tak? Tak ada hamba. Bila tak ada hamba, apa dia? Fasyamu, hendaklah berpuasa syahraini 2 bulan mutatabi'ain. Yang ni berat. Berturut-turut. Mana dia? 2 bulan berturut-turut ni 60 hari deret. Tak boleh selang sehari pun. Kalau selang sehari, mula satu balik. Oh, susah. Terselang dah hari ke-59 dah. Tengok terbarai. Ulang satu balik. Bila dia sebut syahraini mutatabi'ain. Mampus. No? Kita yang nak puasa sebulan tu pun duk kira hari bila nak raya. Baru nak dapat apa? Taubatan minallah. Baru menerima taubat daripada Allah. Tidak, tak dapat. Wa kanallahu aliman hakimah. Dan Allah itu maha tahu, lagi maha bijaksana. Allah tahu apa yang dia buat. Allah maha bijaksana. Dia tahu puasa tu jenuh juga nak bagi perhabis tu. Jenuh juga nak bagi selesai. Dalam tempoh orang yang berlapar, dia bertaubat. Bertaubat semata-mata kerana Allah, takutkan Allah, takutkan balasan daripada Allah Ta'ala. Tempoh itu dipanggil tempoh taubat. Selama 2 bulan berturut-turut. Ni kes andai berlaku. Tapi tak mustahil bila berlaku kita tahu. Kami belajar dalam Al-Quran. Cerita bab tentang tersalah bunuh. Bukan saja saya nak bunuh, tersilap. Ingatkan dia kafir harbi rupanya dah pun Islam. Jadi wallahualam. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan. Tadi khata'an, tersilap. Ini muta'ammidan dengan sengaja. Tak kena apa. Kita tengok wallahualam bisawab. InsyaAllah ta'ala ada rezeki kita, ada umur panjang. Kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Kalau tak ada rezeki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada soalan ke nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Kak Ana, sahabat Alamaya. Ya, macam mana pula kalau orang tuduh kita ni berpenyakit hati? Sebenarnya kita kalau boleh tak maulah orang kata macam tu kan Ustazah. Apa patut kita buat Ustazah? Terima kasih. Okey, bila orang kata kita ni berpenyakit hati, memang betul memang betul kita ni ada penyakit. Kalau tanya saya pun, saya mengaku, saya ada penyakit hati. Kadang-kadang kita tersangka buruk. Kadang-kadang kita dengki, iri hati, cemburu dan sebagainya. Apabila ada orang kata dekat kita, kita anggap itu satu teguran. Maka apa yang patut kita buat? Beristighfarlah sebanyak-banyak
Sebanyak mungkin beristighfar. Kalau orang kata tengok tu dia kata dekat aku. Mungkin ada. Mungkin ada. Sebab penyakit hati ni yang betul-betul bersih Rasulullah saja. Selagi yang nama kita ni memang ada. Memang ada sakit. Apa yang patut kita buat? Apabila orang kata, hang ni memang busuk hati lah. Astaghfirullahalazim. Aku ni busuk hati tau. Aku ni busuk hati tau. Astaghfirullahalazim. Minta maaf lah. Kalau kita buat tingkah laku kita, dia tengok sampai dia boleh dapat menghidu. Hati kita ni berpenyakit. Jadi apa yang patut kita buat? Beristighfar. Jangan marah dekat dia. Istighfar banyak-banyak. Meredakan segala kemarahan. Mengubat segala penyakit yang ada di dalam hati. Apa yang patut kita buat? Saya kata istighfar. Banyak-banyak istighfar. Untuk memberi penawar pada hati yang sedang sakit tu tadi. Orang kata kita sakit tak? Sakit kan? Istighfar. Istighfar dalam segala perbuatan. Perbanyakkan istighfar. Baik. Sekurang-kurangnya istighfar. Kata baginda SAW. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu paling kurang istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun dia kata, kalau kita baca astaghfirullahaladzim, tak ada al-azim, okey? Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada al-azim. Dalam hadis sahih dia sebut astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini hadis sahih. Barang siapa yang berkata sedemikian, maka diampunkan 100 dosa dia, digantikan 100 pahala baginya. Tak ada perkataan al-azim. Okey, baik, kita tanya pula. Kalau kata al-azim salah tak? Tak salah. Al-azim tu adalah di antara nama Allah. Kita seru nama Allah. Salah tak? Tak salah. Katalah astaghfirullahalazim. Tapi allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia kena hayal lah. Sebab masuk azim dah jadi hayal. Hayal qayyum waktu boleh. Tapi bila astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul. Jadi hayyul. Okey? Dah? Apa dia? Boleh? Waktu boleh. Ya, boleh. Kamu dah waktu boleh. Dah? Terima Kalau kasih. bubuh al-azim kata hayal. Kalau tak bubuh azim kata hayyul. Tapi saya kata, kita ambil hadis yang sahih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ubat hati ialah banyak-banyakkan istighfar. Terima kasih Kak Ana. Maaf atas segala teguran saya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Okey, ada soalan lain? Ya. Okey. Perkara biasa. Perkara biasa bagi kita umat jahil. Bagi kita umat berdosa. Kita dengar orang kata dekat kita. Kita kata kat dia balik. Nak diam sangat. Orang kata kahang kan. Sebenarnya kalau kita nak ikutlah daripada apa yang Rasulullah kata. Buat baiklah pada orang yang buat jahat dekat kita. Dia kata aku bukan Rasul lah. Aku bukan Nabi. Kita ni dengar orang kata kat kita. Panas dengar ni. Kita kata dekat dia balik. Lepas tu kita pergi minta maaf. Sebaik-baiknya. Pergi minta maaf. Tahu? Sebaik-baiknya. Kita pergi minta maaf. Memanglah salah. Nak salah tetap salah. Mengumpat ni memang salah. Dia yang kata kat aku dulu. Katalah kat dia. Lebih ikut lah kata kat dia. Tak apalah. Nanti jumpa dia minta maaf balik lah. Kena minta maaf. Setiap dosa itu wajib kita memohon kemaafan. Allah yang maha mengampun. Jadi bukan saya kata boleh kata kat dia balik. Tak boleh. Sebenarnya orang kata kat kita tak boleh kata kat dia balik. Tapi sifat manusia biasa macam kita. Saya tunjuk kat dia ke saya sendiri dah. Bila orang kata kat dia nak diam sangat. Baik sangatlah. Ni kalau ni kata kat hang. Alhamdulillah biar pergi.
Tak luak tak mana pun. Baguslah. Tak lagi dia bunyi juga. Dalam biar api tu. Dia bunyi juga ujung-ujung. Kadang-kadang dia makan dalam, ambil masa lama. No? Jadi, yang terbaiknya, jangan kata kat dia balik. No? Jangan kata kat dia balik, tak payah minta maaf. Tapi dah kata memang kena minta maaf lah. No? Allahu'alam. Ya. Okey. Okey, macam tu alhamdulillah. Ada selumbak lah dalam hati dia dah tikam. Kan? Duk terbenam dalam tu. No? Lama-lama dia lupa-lupa pun tak apa nak habis tu. No? Okey. Alhamdulillah. No? Kalau boleh macam tu, alhamdulillah. Syukur sangat. Kita ni, bila orang kata kat kita, seorang main menyampai. Apa aku dah dengar dah, biar kita tak buat benda tu, dia nak kata, biar dia kata bila. Lagi orang lain pula, hantar dah dia ni kata kat hang sini-sini. Aku tahu dia tu dah habis dah dia kata. Mai pula orang lain kata pula, dia tokok sikit. Dia bila anjing salah bukit bukan nak runtuh. Dia pula mai. Kalau anjing salah bukit tak runtuh tu, kalau tak apa nak comel tu dah. Aku kata dah kat hang, anjing salah bukit takkan nak runtuh. Hang kata kat aku sampai tahap tu. Tapi kalau boleh pernah, alhamdulillah tu. Duk perang dingin dah kot jauh dah. Okay. Takat Al-Azim sahaja. Okey, tak apa. Boleh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sependek-pendek istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu sependek-pendek boleh bawa sampai beribu-ribu. No? Paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bawalah banyak mana pun. Kan setiap langkah kita tahu langkah tu. Nah? Tapi irilah dengan selawat. Contoh kata, kita istighfar 100 kali. Iringkan dengan selawat 100 kali ataupun sekurang-kurang 10 kali. Setiap zikir iringkan dengan berselawat. Paling pendek astaghfirullah. Yang tu je. Jadi tak susah kan? Sempurna macam yang Rasulullah ajak tu. Rasulullah ajak dia tak sebut Al-Azim. Adakah salah kita sebut? Tak salah. Boleh. Sebab Azim ni maksud dia Maha Agung. Salah tak kita puji Allah Maha Agung? Tak salah. Boleh. Okey. Ada soalan lain? Jangan malu untuk bertanya. Orang bertanya itu membawa rahmat kepada kawan-kawan yang mendengar. Ya, silakan. Ya. Okey. Alah. Baik, hati dia baik. Okey. Ya. Okey. Alhamdulillah no. Dia itulah kata simpan dalam hati tu, dia makan dalam tu. Makan dalam bertahun-tahun dia pergi no. Kadang-kadang bila kita bising, orang kata kita jahat. Bila kita senyap, dia kata kita tu salah lah tu, tak kata apa. Dah kata macam tu pula. Inilah di antara penyakit hati no. Jadi tak rugi pun kalau kita bersabar no. Tak rugi pun kita bersabar. Tak apalah, apa-apa masalah kita kembali pada Allah. Kita ada Allah, tak apa. Allah ada, no? Kalau dia menang pun bukan dapat piala apa pun. No? Dia hanya dapat tepukan gemuruh daripada syaitan saja. Kalau kita kalah pun, kita bukannya rebah pun. Kan? Sebaliknya, dikekalkan, dikuatkan keimanan dalam hati kita. InsyaAllah, alhamdulillah. Tak ada apa, no? Mohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan diri saya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات. اجعلنا من الناجحين، فانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ana, Kak Azhar, Kak Syah, Kak Lima, Dina. Bye. Assalamualaikum. Salam. Kak Syah nak baca doa ke? Apa dia doa? Kak Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin ya mujib basailin. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhidna bil 'adhabi wal jara'im ya karim. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Azim, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Baik Ana, Kak Lima, Ibu Ani, apa semua. Assalamualaikum. Salam. Salam Kak Bancuk. Tapi naik basikal hujan tadi tu. Okey, bye Kak Syam. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.